A'udzubillahi as-sami'il 'alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Apa khabar para penonton setia Tanyalah Ustaz? Biar tahu, jangan keliru. Saya mengharapkan walau di mana jua anda semua berada, mudah-mudahan senantiasa dalam keadaan sihat walafiat, dirahmati dan disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma amin. Alhamdulillah, kembali kita bersiaran pada hari ini untuk tajuk yang sama-sama akan kita diskusikan, akan kita bicarakan. Tajuk yang cukup menarik iaitu dalam bab akhlak, adab menegur pemimpin. Siapakah yang didefinisikan sebagai pemimpin dan bagaimanakah cara ataupun kaedah ataupun adab-adab kita dalam menegur mereka? InsyaAllah kita akan diskusikan, bincangkan pada pagi ini bersama dengan bintang ilmuwan kita, Al-Fadhil Ustaz Ahmad Husni Abdul Rahman. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Da'i Anas. Alhamdulillah. Apa khabar Ustaz? Sihat. Alhamdulillah. Sihat. Muka ceria nampak. Ada nur Ustaz. Ada nur. Ada nur. Baik, tajuk besar saat hari ini dan mungkin juga kita salah seorang daripada yang dikategorikan sebagai pemimpin mungkin kerana itu yang akan kita diskusikan pada hari ini. Dan sebagaimana biasa para penonton, Tanyalah Ustaz bersiaran serentak menerusi TV3 dan TV9. Di TV9 kita lanjutkan 30 minit siaran tambahan sehingga jam 8.30 pagi, terus setia menonton sehingga ke hujung siaran. Dan anda juga boleh mengikuti kami secara HD di tonton.my ataupun anda boleh juga menonton ataupun mengikuti kami menerusi FB Live. Jangan lupa yang menonton menerusi Facebook untuk tekan butang kongsi, hantarkan soalan dan juga kemusykilan yang telah pun kita bacakan ataupun yang akan kita bacakan. Yang telah pun mengajukan soalan, kita mengucapkan jutaan terima kasih kepada anda yang sudi bersama-sama dengan kita pada pagi ini, insya-Allah. Baik. Ada satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, walaupun kita tak bercerita tentang hadis, tapi ada satu yang mungkin kita boleh utarakan sebagai permulaan pada hari ini, iaitu dalam hadis sahih riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, mafhumnya wajib bagi setiap muslim untuk patuh dan taat kepada pemimpin pada apa yang dia suka dan dia benci, selagi mana dia tidak diperintahkan melakukan maksiat. Justru apabila dia diperintahkan melakukan maksiat, maka tiada lagi kewajipan untuk patuh dan taat. Jadi Ustaz, sebagai khulasah awal lah, sebagai mukadimah topik kita pada pagi ini, adab menegur pemimpin, saya serahkan kepada Al-Fadhil Ustaz. Baik, terima kasih Da'i Anas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wa syukurillah wa salatu wassalamu ala rasulillah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Rabbana yassir lana wa la tu'assir wa atmim lana bil khair. Alhamdulillah, pertama-tamanya kita rafakkan setinggi syukur ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Dengan limpah rahmat, inayah, bantuan dan perkenan dari Allah jua, dapat sama-sama kita berhimpun dalam majlis ilmu Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Dan pada pagi ini kita akan membincangkan adab menegur pemimpin. Hadis yang dibacakan oleh Da'i Anas sebentar tadi merupakan satu hadis yang dianggap sebagai fundamental. Hadis yang dianggap sebagai default setting, sebagai asas dalam ketaatan kita kepada pemimpin. As-sam'u wa ta'atu fima ahabba aw kariha ma lam yu'mar bi ma'siyatin fa idza umira bi ma'siyatin fala sam'a wa la ta'ah. Ataupun dalam satu riwayat lain, la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq, iaitu kita tidak boleh mentaati kepada makhluk dalam bab yang berkaitan dengan maksiat kepada Allah. Itu fundamental. Dan apabila kita sebut sebagai pemimpin ini, saya teringat satu tulisan dan nukilan oleh almarhum Al-Allamah Dr. Yusuf Al-Qaradawi rahimahullah, ketika mana beliau menulis tentang peristiwa 25 ataupun 25 Januari
berlakunya Arab Spring ketika itu di dunia Arab, bermula dengan negara-negara Arab, kemudian menjalar ke Mesir, Syria sebagainya. Maka saya teringat kata-kata di dalam kitab yang dia tulis itu untuk commemorate kepada peristiwa tersebut. Dia kata al-muluk wal umara laisa bil ilah. Ini perkataan dia. Raja-raja, pemerintah ke siapa ke, pemimpin ke, presiden ke, whatever ke, mereka ni bukan Tuhan. Bukan mereka ni tak boleh kena tegur. Bukannya mereka ini premisnya maksum. Premisnya tidak boleh dikacau, tidak boleh disentuh. Maka ada beberapa kaedah dan ketikanya kita boleh menegur dan menasihati pemimpin. Sebab agama ini tertegak dengan nasihat. Sabda Nabi SAW dalam hadis yang cukup masyhur, ad-dinun nasihah. Qala liman ya Rasulullah? Qulna liman ya Rasulullah? Qala lillahi wa kitabihi wa li rasulihi wa li ammatil muslimin wa ammatihim. Agama itu keseluruhannya nasihat. Sahabat bertanya, kepada siapa? Kepada Allah Ta'ala. Nasihat kerana Allah, nasihat kepada kitabnya, Rasulnya, dan para pemimpin orang-orang Islam dan orang-orang awam di kalangan orang Islam. Kita juga diturunkan satu surah, kata Imam Syafi'i, kalau tidak Allah Ta'ala turunkan Quran melainkan surah ini cukup untuk manusia. Apa dia? Wal asri innal insana lafi khusr, sampai hujung wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabri. Berpesan dengan kebenaran, setia dengan kebenaran, berpesan dengan kesabaran. Maka itu adalah adab ataupun kita berpesan-pesan. Nasihat ini adalah fundamental of nations upbringing. Kita nak membina sebuah negara, negara yang nak dibina itu perlu ada asas menasihat. Sebab apa maksud nasihat? Iradatul khairi lil mansuhi lahu. Kita nak kebaikan kepada orang yang dinasihati. Kalau kita tak mau kebaikan, itu bukan penasihat, itu punah sihat nama dia. Lain tu. Okay? Jadi dalam fundamental yang kita bicarakan ini, begitu juga bila mana nabi-nabi alaihi wassalatu wassalam menyuarakan slogan dan juga semboyan serta portfolio mereka, ataupun kita panggil dia punya inilah, uballighukum risalati rabbi wa ana lakum nasihun amin. Aku menyampaikan kepada kamu risalah-risalah Tuhanku dan aku menjadi penasihat yang boleh dipercayai. Nampak banyaklah hal-hal yang berkaitan dengan nasihat. Maka inilah yang kita sebut sebagai satu perkara yang harus kita sedar, bahawasanya bagaimana kita nak mengukuhkan keseimbangan antara rakyat dengan pemimpin. Apabila pemimpin ataupun mereka yang diberikan kuasa barangkali melakukan kesilapan, nampak mereka itu akan membawa keputusan yang akan menyebabkan berlakunya mudarat kepada kita, kepada rakyat, kepada masyarakat, kepada orang Islam khasnya, maka di situ peranan kita untuk kita menegur. Tidak salah untuk menegur, tetapi perlu dengan adab-adabnya, kerana Islam diasaskan ataupun agama yang kaya dengan adab. Wallahualam. Awas-awas kalau bercukur, salah cukur kepala botak. Awas-awas kalau menegur, salah menegur, kena bentak. Baik, tu bagi pantun sikit lah, tak bagi semangat sikit. Baik, rasa macam international lecture pula hari ni kan. Banyak keluar perkataan Inggeris hari ni, Ustaz. Baik, Inggeris ada, Arab ada, Melayu ada. Lepas ni Urdu pula, Ustaz. Lepas ni Urdu. Baik, kepada para penonton, teruskan menonton kami dan kita akan kupas beberapa lagi soalan, dan mungkin kita boleh raikan soalan yang pertama, Ustaz, pada pagi ini. Untuk di Facebook kita ada soalan daripada sahabat kita. Kalau boleh kita saksikan soalan menerusi paparan skrin pada ketika ini. Sal Rasid Cik yang bertanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bagaimanakah cara atau kaedah Allah Subhanahu wa taala menegur dan menasihati baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang mana ketika baginda didatangi seorang buta yang bertanyakan hal-hal agama, namun baginda tidak melayani orang buta tersebut, sebaliknya melayan pembesar-pembesar negeri. Lalu Allah Subhanahu wa taala memberikan teguran kepada baginda sallallahu alaihi wasallam. Mohon Ustaz kongsikan.
Baik, terima kasih Da'i Anas. Sebelum tu saya jawab pantun loh. Saya tak boleh biar pantun tanpa kena beli juga. Kena beli juga. Dunia mekitni he nafrat he. Tegur pemimpin hati-hati he. Kabul farman. Kabul farman. Insya-Allah tabarakallah. Baik, bismillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Surah Abasa wa Tawalla an ja'ahul a'ma. Bila mana Allah Subhanahu wa taala menegur Nabi sallallahu alaihi wasallam secara eksplisit dalam Quran, maknanya eksplisitlah surah itu diturunkan, menegur Nabi SAW dalam keadaan premis Nabi itu ketika itu dia seorang pemimpin. Dia adalah seorang pendakwah, pemimpin yang sangat hebat ketika itu, pemimpin umat Islam. Maka Allah menegur Nabi SAW dengan perihal seorang buta yang datang untuk bertanyakan hal agama kepada Nabi, iaitu Abdullah bin Ummi Maktum. Dia nak tanya sesuatu, wa ma yudrika la'allahu yazakka aw yadhakkaru fatanfa'ahu dhikra. Maka premis itu memperlihatkan bahawasanya ada possibility, ada kemungkinan untuk sahabat itu lebih cakna kepada apa yang nak didakwahkan Nabi daripada pemimpin itu. Maknanya kat sini Allah nak mengajar Nabi mengutamakan prioriti, ada keutamaan dalam dakwah, ada keutamaan dalam pemerintahan. Maka di sini kita dapat belajar bahawasanya premis kenabian dia adalah premis kepemimpinan tertinggi dalam mana-mana status dan hierarki pemimpin dunia. Level paling tinggi. Level paling tinggi Nabi kan. Kalau bihaqir Rasul, pada hak Rasul pun kena tegur, apakah lagi pemimpin hak bawah pada tu. Allahuakbar. Kan? Itu pertama, nombor satu. Nombor dua, apabila Allah Ta'ala menegur, tengok Allah Ta'ala tegur. Teguran Allah itu apa? Al-Quran. Kan? Kemudian kalau pemimpin, kalau Nabi, Allah yang menegur. Tapi kalau orang yang bawah, pemimpin yang lain, ada apa? Ada Al-Quran, ada Sunnah. Sebab itu Al-Imam Syafi'i rahimahullah, bila dia letakkan Masadirul Ahkam, sumber-sumber hukum, dia samakan. Yang nombor satu, Quran dan Sunnah. Dia tak letak Sunnah nombor dua. Sebab dia kata, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Nabi tidak bercakap dengan hawa nafsu, melainkan semuanya wahyu. Maka di situ, kalaulah datang teguran itu dengan wahyu Allah, dengan sunnah Rasul, siapakah kita untuk menolak teguran itu? Maka ini lagi ajaran yang Allah Ta'ala, insight yang Allah Ta'ala nak berikan kepada kita, bahawasanya kalau datang teguran itu bersumberkan daripada sumber yang sangat hebat, maka siapapun kamu, terimalah. Allahu Akbar. Itu kaedahnya ataupun caranya sebagaimana kita fahami apa yang telah pun diajukan soalan berkenaan dengan teguran yang bila membina, maka terimalah dengan hati yang terbuka. Para penonton, bakal penghuni syurga Allah Subhanahu wa taala, banyak lagi akan kita kongsikan untuk tajuk adab menegur pemimpin. Kembali selepas ini, tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Alhamdulillah, masih lagi setia bersama dengan Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Para penonton, ibu-ibu, ayah-ayah, bakal penghuni syurga Allah Subhanahu wa taala. Amin, insya-Allah. Kita masih lagi pada membicarakan akhlak adab menegur pemimpin. Dan Ustaz, bila kita sebut tentang pemimpin, kita masih lagi para penonton bersama dengan Fadil Ustaz Ahmad Husni Abdul Rahman. Jangan dilupakan Ustaz. Bapa juga, kalau tak salah saya, ada seorang rais, pemimpin dalam keluarga. InsyaAllah kita akan kupas sedikit tentang ayah tu. Saya simpan dulu, saya lock dulu tentang ayah tu, kerana kita ada soalan daripada Anna Karnina di Facebook untuk soalan yang kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah kaedah Ahlussunnah wal Jamaah dalam menegur pemimpin? Adakah menegur pemimpin itu juga adalah satu jihad? Yang kedua, bagaimanakah cara pimpinan yang perlu mengikut contoh seperti Sayyidina Umar Al-Khattab ketika menerima teguran dan kritikan? Mohon penjelasan Ustaz. Baik, terima kasih soalan yang saya kira cukup baik. Adab Ahli Sunnah wal Jamaah, ataupun kita sebut sebagai default setting dalam menegur pemimpin,
Sebelum tu saya nak kaitkan kepada bahagian kedua soalan pertama dia tu, iaitulah apakah ia merupakan jihad? Ya. Dalam satu sabda Nabi SAW riwayat Abu Daud dan Tirmidzi, afdalul jihad kalimatu adlin, ataupun dalam riwayat dan kalimatu haqqin inda sultanin jair. Sebaik-baik jihad adalah bercakap kalimah yang hak kepada sultan yang zalim. Sultan yang kahak, mangkak, semualah, bubuh pilah apa pun. Maknanya nak bercakap benda betul dengan orang yang mempunyai kuasa tu bukan senang, bukan main susah. Jadi dia termasuk dalam kategori jihad yang dinamakan sebagai perjuangan, tapi tidak terisi di dalamnya pembunuhan. Kita tak suruh bunuh pun pemimpin, kan? Kalau bunuh pemimpin dia panggil murah. Sudah pula kalau keluar daripada pemimpin dengan cara yang melampau dipanggil khawarij. Kita sudah ada sejarah ini untuk kita lihat dan kita pelajari. Apa kaedah? Default setting dalam kaedah Ahlus Sunnah wal Jamaah ini adalah, pertama sekali kita tahu bahawasanya tegur pemimpin ini mestilah dalam diam dan individual, secara individu. Itu kaedah yang personal. Dia kena personal, up close and personal. Itu nombor satu. Itu kaedah yang pertama. Nombor dua, kena kenal, know your place, know your limit and know your power. Kena kenal tempat kita, kedudukan kita, hakikat diri kita, limitasi kita, kuasa yang kita ada, kena kenal juga. Kalau tak kenal, sebab pepatah orang putih kata, don't bite more than you can chew. Jangan hampir tokak, hang nak kunyah pun hang tak larat, gigi pun tak apa nak ada, hampir tokak banyak-banyak, tak boleh, nanti lekat. Sebab itu Imam Syafi'i bawa satu madah ataupun satu syair yang saya kira cukup menggambarkan konotasi Ahli Sunnah wal Jamaah dalam menegur pemimpin. Dia punya syair apa dia? Ta'ammadani binushika fi infiradi wa jannibni an-nasihata fil jama'ah fa inna an-nusha bainan nasi naw'un min at-tawbikh la arda istima'ah wa in khalaftani wa asaita qawli fala tajza' idza lam tu'ta ta'ah. Apa kata Imam Syafi'i? Oh, cantik sangat ni. Aku membiasakan diriku untuk menasihatimu, wahai pemimpin, finfiradi, dalam keadaan bersendirian. Bukan pi nasihat tengok depan-depan orang, bukan buat live, bukan pi buat viral, tak. Wajannibnin nasihat, aku menjauhkan nasihat di hadapan orang ramai. Itu Imam Syafi'i kata, fa inna nusha bin nas naw'an, banyak kategori nasihat kepada manusia ini. Tetapi nasihat yang aku tak suka dengar adalah nasihat yang mengandungi cercaan dan makian dan membodohkan dan juga memburukkan. Ini paling best. Wa in khalaftani, kalau engkau tak dengar kata aku, kalau engkau tak mencakna akan, tak mencerahkinkan bahasa lawan ni kan, tak mencerahkinkan nasihat aku, tak peduli nasihat aku, jangan hang koyak bila orang tak taat ke hang. Itu hujung tu. Fala tajza'. Saya duk cari makna tajza' ni paling sesuai koyak. Buahlah. Jangan hang koyak. Orang nasihat hang tak mau dengar, lepas tu orang tak bagi, tak adhere dekat kamu, tak dengar cakap kamu, tak ikut arahan kamu sebab kamu tak mendengar nasihat orang, maka kamu jangan koyak, jangan terluka. Jangan terluka. Jangan rasa dikhianati. Ini nombor satu. Bagaimana pemimpinan yang perlu kita contohi? Sayyidina Umar cakap cukup cantik. Dia punya kata-kata kita kena ingat. Man ra'a minkum fiyya i'wajajan falyuqawwimhu. Dia buat khutbah, dia kata, siapa nampak aku ni terpesong, betul kan? Bangun seorang Arab Badui, dia kata, kami akan betulkan engkau dengan pedang. Wahai Umar, tu dia. Cubalah ni orang cakap macam tu. Habis meninggal dunia. Kalau kita tu cakap depan CEO, rasa-rasa surat sampai lah tu. Sekejap lagi surat sampai. Kami betul dengan pedang. Tu dia. Kata Umar, alhamdulillah, aku syukur kepada Allah yang menjadikan di kalangan umatku ataupun pengikutku, rakyatku yang boleh menegurku dengan pedang. Tu Umar. Kemudian dia kata apa lagi? Rahimallahu ra'an ahda ilayya uyubi. Moga Allah merahmati orang yang mampu untuk memberikan hidayah kepadaku atas keaibanku. Banyak lagi cerita Sayyidina Umar, nanti kita akan sambung insya-Allah. Jadi mudah-mudahan terjawab soalan sahabat kita yang bertanya
Dan semestinya Ustaz menegur ni dia memerlukan seni, macam Ustaz sebut di awal tadi. Saya teringat bila Ustaz kata perlu ada kaedah yang terbaik. Seni tu penting. Macam kita nak minta duit kat mak kita lah dulu kan, dia ada trik dia tu. Ada trik kan. Dia telefon tanya abang tu, mak sihat apa, semua cerita itik semua dia tanya. Betul. Itu belum trik suami lagi. Belum trik suami lagi. Itu bab lain tak? Itu bab lain. Baik, seterusnya Ustaz, kita ada soalan lagi daripada sahabat kita yang ayah juga dia simpan lagi. Kita raikan dulu sahabat daripada Facebook kita. Baik, Jura Azlin Sufyan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Adakah tanggungjawab menegur pemimpin yang melakukan kezaliman terletak kepada semua orang, dan contoh yang bagaimana yang diajarkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika menegur? Mohon pencerahan sebagai tambahan Ustaz. Tadi Ustaz dah cerita sedikit. Baik. Tanggungjawab menegur pemimpin ni boleh kita katakan terletak kepada semua. Tetapi bergantung kepada level masing-masing. Macam saya sebut tadi, man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi fa in lam yastati' fa bilisanihi fa in lam yastati' fa biqalbihi wa dhalika adhaful iman. Ini adalah ketertiban ataupun hierarki mengingkari kemungkaran yang Nabi dah letak. Pertama sekali, siapa yang melihat kemungkaran, yang melihat sesuatu benda yang salah, dia kena tegur dengan tangan, bermaksud dengan kuasa yang dia ada. Kalau dia ahli jawatan kuasa, dia kena guna exercise hak ahli jawatan kuasa. Kalau dia board member, dia kena guna exercise the right of the board member. Kalau dia seorang penasihat, dia kena guna kuasa dia sebagai penasihat. Kalau dia seorang pekerja, dia boleh guna kuasanya. Sebab pekerja dia ada kuasa. Jangan kata pekerja ni pasal hang kerja, hang tak boleh cakap apa. Tak, dia ada kuasa dia. Ada undang-undang, ada pejabat buruh dan sebagainya. Maka di mana tempat yang kita berada tu, gunalah kuasa yang sewajarnya. Kalau tak mampu dengan lisan ni mungkin kita bercakap. Nampak gaya macam teruk sangat ni awak jadi guni. Kan? Dulu janji kod lain ni main-main ni dah naik dapat ni, nampak kod lain ni kod mana ni. Cakap. Kalau lagi-lagi kalau mungkin dia tu kawan kita, pernah jadi kawan baik kita dan sebagainya. Tengok level. Paling buruk kita ingkar dengan hati. Ingkar tetap kena ingkar. Tapi siapa dia? Okey, macam mana Nabi ajar, innallaha yarda lakum salasan wa yaskhatu lakum salasa, kata Nabi SAW dalam satu hadis. Allah redha kepada kamu 3 benda dan Allah benci kepada kamu, marah kepada kamu 3 benda. Nombor 1, yarda lakum an ta'budu wa la tusyriku bihi syai'a wa an ta'tasimu bihablillah jami'an wa la tafarqu wa an tanasahu man wallahu Allahu amrakum. Nombor 3, Allah redha 3 benda. Pertama sekali, redha kamu ibadat kepada dia dan jangan syirik kepada Allah. Nombor 2, pegang pada tali Allah semua. Nombor 3, nasihat kepada pemimpin. Nabi redha benda ni. Nabi kata hampa kena buat. Nombor 3 benda Nabi benci, qila wa qal. Ya asqat lakum qila wa qal. Qila wa qal ni, dengar cerita dia macam ni ya. Kan? Ada orang kata. Kan? Dia tu dah dapat info, nampak, qila wa qal, tak tentu, pi habaq, pi cerita. Wa idha'atul mal, dan pembaziran wang, pembaziran duit, wa kathratu su'al, dan banyak sangat bertanya benda-benda yang tidak membawa kepada penyelesaian. Jadi ini adalah fundamental yang Nabi SAW bagi dalam hadis kita. Itulah kaedahnya. Dan begitu juga dalam hadis yang lain, ma arada an yansah lidhi sultan fala yubdihi alaniyah. Siapa yang nak menasihati orang yang mempunyai kuasa, maka janganlah dinasihatkan secara terang-terangan begitu. Walakin ya'khudhu biyadihi, akan tetapi ambillah tangannya. Ambil tangan tu tak mesti hampir pegang tangan. Jangan literal. Lebih belai tangan kawan tu. Lebih belai main ni, sayang. Ingat kucing bukan kucing. Orang ni. Maknanya yang boleh pegang tangan memang pegang. Tuan, mari kita sembang sikit. Kita ada benda penting sikit. Maknanya pegang tangan itu adalah personal touch. Ini indikator kepada personal touch. Fa yakhlu bihi, nombor 2, duduk dengan dia saja. Jangan, kalau boleh jangan ada orang lain. Nak ada bodyguard tu tak apa. Tapi jangan duduk dengan dia. Fa in qubila minhu fadzaka wa illa kana qad adda alladhi alaihi. Kalau dia terima, okey. Kalau dia tak terima, hang dah buat tanggungjawab. Betul. Itu sahaja. Tak boleh memaksa. Tak boleh memaksa. Kita bagi tahu. Saya suka kaedah Imam Ahmad. Terutama sekali dalam bab ingkarul munkar dan juga menegakkan sunnah. Imam Ahmad pesan kepada kita, tegakkan sunnah, ingkar munkar ni kena buat. Buat, tetap kita buat.
tetapi terpulang kepada pihak yang kita bagi tahu tu, kepada pihak kedua, kepada third party, kepada second party yang kita bagi tahu dekat dia tu. Parti-parti ni bukan pasal baru lepas pilihan raya, parti pihak ketiga, pihak kedua tu, kita habaq kat dia dah. Dia nak terima, dia tak terima, tu terpulang. Tugas kita sampaikan. Betul. Supaya benda tu dapat, kadang-kadang kesian. Depa ni tak tahu. Betul. Orang depa mungkin tak sedar kesilapan. Manusia silap. Jadi bila kita tak betulkan kesilapan tu, tak sampaikan kepada dia, tak sampaikan kepada telinga dia, ni macam silap sikit. Oh ya ke? Saya tak perasan. Saya tak perasan. Rupa-rupanya tindakan saya tak kena. Betul. Kan? Saya duk ingat macam tu dah. Ingat orang senyap je okey. Sebab tu ada orang bila mengambil pendekatan, tak payahlah, tersenyaplah, tak payah pedulilah aib orang. Tak, itu salah. Sebab Nabi pesan, kalau kita lihat orang menebuk lubang di kapal yang bawah, maka kalau tak tegur itu, makanya menenggelamkan keseluruhan kapal. Jangan menyebabkan umat Islam tenggelam dalam keadaan kita tidak mampu untuk melakukan apa-apa. Baik. Bagaimana menegur seorang rais atau pemimpin dalam keluarga, terutamanya seorang ayah? InsyaAllah kita akan kongsi dengan selepas ini, Ustaz. Nantikan kupasannya dalam Zainal Ustaz. Biar tahu jangan keliru, kembali selepas ini. Untuk apa membawa sayur kalau ikan banyak dibeli? Untuk apa hamba menegur kalau tuan tidak peduli? Baik, itu antara pantun yang saya jual kepada Fadhil Ustaz kita, Ustaz Ahmad Husni Abdul Rahman. Kita nantikan apakah jawapan balas pantun tersebut, kerana kita masih lagi berbicara tentang akhlak, adab menegur pemimpin. Ustaz, bila sebut tentang ayah ni ataupun rais, kita nak luar sikit konteks, kita nak kecilkan sedikit. Bila dalam keluarga ni, institusi kekeluargaan, maka payungnya ataupun dipanggil apa, puncak kepada nafkah keluarga itu ialah terletak pada batu jemala seorang ayah. Jadi kadang-kadang dari sudut nafkah mungkin ada yang terabai dan sebagainya. Bagaimana menegur ataupun kaedah teguran yang terbaik kepada seorang yang bernama ayah, Ustaz? Baik, terima kasih. Berpagi-pagi membeli ikan. Teguran diberi, wajib diperhatikan. Allah Akbar. Terima. Dua. Kita bagi dua. Dia bagi 4, tak apa, kita bagi 2. Pertama sekali, bila melibatkan premis kebapaan. Saya suka bila melihat, sebab di dalam dialog, dalam Al-Quran, banyak dialog antara seorang anak dengan bapa sebenarnya. Ini cukup menarik, melihatkan betapa pentingnya komunikasi antara bapa dengan anak. Dan antara dialog paling menarik dalam teguran seorang anak kepada bapa adalah dialog Nabi Allah Ibrahim dengan bapanya Azar. Azar ni ada orang kata itu nama dia, ada orang kata itu gelaran yang diberikan kepada bapa dia sebab bapa dia antara pemimpin dalam masyarakat. Firman Allah Ta'ala, wa idh qala Ibrahimu li abihi azara atattakhidhu asnaman alihah. Bila mana Ibrahim berkata kepada bapanya, kemudian menggunakan perkataan ya abati qad ja'ani minal haqqi, wahai bapaku yang dikasihi, aku didatangi dengan kebenaran, fattabi'ni, ikutlah aku. Okey. Kemudian dia bertanya kepada ayah dia, atattakhidhu, wahai ayah, kenapa ayah ambil menjadikan berhala ni sebagai Tuhan? Persoalan yang mana kalau kita baca betul-betul apa kalimah-kalimah yang digunakan oleh Al-Quran menggambarkan betapa beradabnya Nabi Allah Ibrahim dengan ayah dia. Walaupun ayahnya itu seorang yang kita katakan seorang yang penyembah berhala, orang yang tak taat kepada Allah, jauh akidahnya tidak benar dan sebagainya. Begitu juga ketika mana Musa diutuskan untuk berdakwah kepada Fir'aun yang pernah dikatakan pernah Musa itu dibela di dalam rumah Fir'aun, dalam istana Fir'aun.
juga merupakan macam so-called ayah angkat lah kan. Maknanya keluarga angkat dia Firaun, keluarga Firaunan tu adalah keluarga angkat Nabi Musa. Dia bela apa nama tu, kata apa, wa faqula lahu qawlan layyinan, cakap dengan dia bercakap yang lembut. Premis seorang anak bila menegur bapa, kita kena macam tadi, kita kena tahu tempat kita sebagai seorang anak. Tidak ada masalah untuk anak question apa yang ayah dia buat. Mungkin anak tu nak tegur, ayah pun, contohlah ayah pun tak semayang, macam mana ayah? Contohlah kan, macam mana ayah nak bagi contoh? Tapi dengan perkataan yang baik. Kok mana pun perkataan kena jaga, intonasi memang kena slow, kena tone down, tak boleh nak hingat-hingat, tak boleh nak tinggi suara sebagainya. Itu premis yang kita tahu. Dan bahasa yang kita gunakan, bahasa yang kita gunakan, pastikan bahasa itu yang baik. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Cakap perkataan yang betul, yang tepat. Cari hikmah. Hikmah ni apa? Perkataan yang betul, tempat yang betul, masa yang betul, situasi yang betul, kaedah yang betul. Itu hikmah. Jadi seorang anak boleh tegur bapa dengan macam-macam cara. Mungkin kadang-kadang bapa ni jenis makan sindiran. Mungkin kita tahu kan, kita sendiri faham kondisi dalam keluarga. Mungkin kalau bapa ni kena sindir, dia banyak kali kena sindir ni, kan, pedah juga. Dia okey, dia boleh terima dengan sindiran, mungkin tidak direct tapi dengan sindiran. Mungkin bapa ni boleh terima dengan kaedah perbincangan. So berbincanglah, abah kalau kali kan, kadang-kadang saya pun ada agak anak-anak saya kata, abah pun buat lagu tu, macam mana kami betul ke betul hang kata. Jadi menegakkan hujah tu okey, tapi dengan cara, dengan suara anak kan, lagi-lagi kalau anak kecil kan, anak yang masih muda, abah pun buat, dia dengar suara-suara jenis lembutlah hati ayah tu. Jadi kita gunakan kekuatan kita sebagai seorang anak, sebab yakinlah di dalam hati ayah itu mesti ada titik yang boleh tersentuh dengan apa yang dikatakan oleh seorang anak. Sebab tu bila kebiasaannya lelaki ni dia kalah dengan tangisan ataupun air mata seorang isteri, Ustaz. Betul. Kan bila minta gelang cara kasar tak dapat. Bila menangis seminggu tu tak sampai hati bawah. Start kereta pergi cari. Cari. Tak kira lah gelang apa pun. Sebab tu bila anak nakal, dia pergi kat mak dia. Dia pandai lah. Pandai. Diplomasi. Diplomasi. Baik. Itu antara kaedah ataupun cara untuk kita menegur seorang pemimpin dalam keluarga ataupun disebut sebagai ayah. Baik. Kita ada soalan lagi, Ustaz, untuk kita raikan di Facebook. Laila Dila Rosa yang bertanya, apakah perlunya ilmu untuk menegur seorang pemimpin itu agar tidak tersebar sebarang aibnya dan tidak menjatuhkan air muka seseorang pemimpin itu? Dan sebagai seorang pemimpin pula, adakah perlu untuknya menerima dan meneliti setiap teguran itu dan bukan hanya masuk telinga kanan, keluar telinga kiri sahaja? Mohon pandangan. Jadi kadang-kadang, Ustaz, kita rasa macam tak layak kapasiti kita ni siapa nak tegur, kan? Tapi kalau tak sampaikan pula, rasa ditelan mati emak, diluah mati bapa. Jadi semua salah dibuatnya. Jadi mungkin adakah ilmu tu penting? Bagaimana caranya, Ustaz? Saya teringat sebuah kisah, walaupun kisah ni mendapat kritikan dan juga ada dispute dekat mahkamah, tapi tak apalah, dia punya gist ataupun essence ataupun kita panggil loopul kisah tu, essence of the story, gist dia tu, orang bawahan yang membawa suatu teguran kepada orang atasan. Ceritanya, kalau kita tahu, kita sekali lagi sebut nama, sekali lagi orang kata ni pula, ada satu kopok tu, dia punya perisa dia flaming hot. Okey. Asalnya jualan keropok tu, keropok yang dikeluarkan oleh Frito-Lay and juga Pepsi di US pada ketika itu mengalami kemeruduman. Jualan sale teruk. Jadi dia duk fikir lagu mana, tiba-tiba ada seorang janitor, seorang tukang cuci. Kan, dia ni orang Mexican. Jadi dia punya ni, dia sukalah benda-benda ni, kan. Tiba-tiba satu hari dia tercelup, dia salah celup, dia ambil keropok tu, dia pergi celup dekat satu salsa yang pedas. Lepas tu dia bagi anak dia makan. Anak dia bila makan tu, tiba-tiba anak dia kata, "Oi, pedas lah."
Tapi lepas pada tu best lah pula. Kan? Jadi dia dapat idea. Dia pun buat formula dan sebagainya. Akhirnya dia persembahkan dengan cara yang ialah adalah dia punya halangan-halangan dan sebagainya. Dapat dipersembahkan kepada CEO syarikat tersebut dan akhirnya pendekkan cerita, sale tu melonjak naik. Dan dia dinaikkan terus jawatan kepada managing director untuk pemasaran etnik-etnik. Maknanya dia kena pasarkan kepada etnik-etnik yang bukan American. So, menarik cerita tu. Cerita benar yang berlaku dalam sebuah sejarah keropok yang sampai ke Malaysia ni pun dah macam-macam orang buat lah dengan ni, buat ayam, berbubuh benda tu juga. Jadi ala kulin, nak ceritakan walaupun dia seorang tukang cuci, tapi dia bermula tegurannya tu dengan apa? Ilmu. Al-ilmu qabla al-qawli wal-amal. Ilmu sebelum cakap, ilmu sebelum beramal ataupun melakukan sesuatu. Dan Nabi SAW sebut dalam hadis lagi, hadis yang panjang, nadarallahu imra'an sami'a maqalati fawa'aha ataupun fabalaghahu ghairahu farubba hamil fiqhin ila huwa afqahu minhu. Nabi rangkumkan dalam hadis ini berkaitan dengan orang yang memahami fiqh. Kemudian konsep kefaqihan. Last sekali Nabi kata apa? La yughallu alaihin qalbu thalathun. Ada 3 benda yang tidak akan menipu, memperdaya hati seorang Muslim. Ikhlasul amalillah, ikhlas beramal kerana Allah, wa munasahatu wulatil amri wa luzumil jamaah. Maknanya memberi nasihat kepada pemimpin dan melazimi jemaah orang Islam. Jadi 3 benda ni diawali pada awalnya itu dengan hadis yang berkaitan, tajuk yang berkaitan dengan fiqh, kefahaman. Maknanya nak tegur kena ada kefahaman tu. Kita kena jelas stand kita. Kita nak tegur orang, kita pun tak jelas. Kita cakap, kita katalah kita nak komen pasal orang punya perancangan ke whatever kan. Perancangan awak ni tak betul. Awak main perancangan apa? Saya punya nanti dulu lah. Saya punya tak mau. Kan? Bila hang bagi tahu, maknanya you have to be prepared. Kan? Kita pun kena ada lah. So ilmu wajib ada. Sebab kalau tak ada ilmu, itu yang menjadikan kita akan ini. Kemudian dalam bahagian yang lain, maksudnya pemimpin yang mendengar kritikan dan teguran itu, dia mesti dia boleh pilih sebenarnya. Dia ada hak untuk memilih. Maknanya kalau katalah datang 10 orang main tegur, kan, 10 orang, dia nak pakai mana satu? Takkan 10-10 dia nak buat. Kan? Dia ada hak untuk memilih perkara yang paling sesuai dengan situasi dia, dan bukanlah ada masa dia perlu masuk telinga kiri keluar telinga kanan. Sebab kadang-kadang teguran tu pun tak berasas. Okey, tapi kalau teguran tu berasas, bagus, konkret dan sebagainya, dia perlu memilih dan pilih berdasarkan situasi dan keadaan. Baik Ustaz, Mas Ripah Nur Jama'i untuk soalan yang berikutnya Ustaz. Apakah perbezaan antara menegur, menasihati dan mengkritik? Dan bagaimana Islam melihat teguran yang berbentuk menghina sehingga membuka keaiban kepada seseorang pemimpin tersebut? Dan tambah Ustaz, hari ini letusan teknologi dan sebagainya, para penonton, ada teguran yang berbentuk satira halus ataupun sindiran yang diberikan, dibuat karikatur, imej dan sebagainya, sehingga meletakkan orang yang nak ditegur tu aib untuk dia. Jadi satira ni bagaimana Islam melihat keadaan ni dan juga soalan ni? Baik, yang pertama sekali macam kita sebutlah, apa perbezaan menegur, menasihati dan mengkritik? Beza dia ejaannya. Matlamat dia sama. Kritik boleh kritik. Kritik dalam ilmu Islam dipanggil an-naqd. Kalau kita tengok dalam perbendaharaan dan sejarah ilmu-ilmu Islam, proses an-naqd ni berlaku, terutama naqdul hadis, maknanya kritikan terhadap hadis-hadis yang diriwayatkan. Sebab ada orang kata hadis ni riwayat, dia kata sahih, tak, kami kritik sebab kami dapat jalan ni tak sahih. Jadi kritik tu biasa berlaku dalam budaya peradaban ilmu, disiplin ilmu, biasa. Itu benda biasa. Kalau kita tengok ulama' dulu kritik, hari ni bubuh tempat kita, tak mampu tahan tu. Memang tak boleh. Itu boleh menimbulkan bukan takat kemarahan, kan, lebam biji mata pun boleh. Tapi ulama' relax lah.
Dia kritik tak apa. Okey, tak ada masalah. Imam Ahmad bin Hanbal dikritik kuat oleh orang lain. Dia kata tak apalah, orang tu dia orang soleh. Orang soleh tak berapi, tapi Allah uji dia dengan kritik aku, nak buat macam mana? Ada ulama dulu karang kitab untuk kritik ulama lain. Satu kitab full. Sanggup berhabis. Tak apa. Pasal apa? Pasal bagi dia nak kena tegakkan kebenaran yang dia nampak itu adalah kebenaran. Baik. Nak tegur, nak nasihat dan sebagainya. Baik. Tapi kalau dia buka aib, ini satu benda yang sangat-sangat kita jaga. Man satara ala muslimin satarahullahu fid dunya wal akhirah. Ini satu premis yang paling mudah. Siapa yang tutup aib orang, satu orang muslim, Allah tutup aib dia dekat dunia dengan akhirat. Dua, double tempat dapat. Dan kalau kita menyebabkan teguran itu menyebabkan aib orang, kan ada dah dalam ayat Allah SWT, la yaskhar qaumun an qaumin asa an yakunu khairan minhum wala nisa'un nisa'. Ayat tu, wala tanabazu bil alqab bi'sal ismul fusuqu ba'dal iman. Jangan kamu memberi gelar-gelar, jangan kamu caci, jangan kamu herdik, jangan kamu maki, jangan kamu body shaming. Ada label apa semua. Ni body shaming, habang kata ni muka tak muka dia nak buat macam mana? Kan? Jangan label, dukih pula kartun, buat pula. Ini satu benda-benda yang, tapi itu bentuk-bentuk modern satire ataupun satire modern, satira moden, yang mana sebenarnya benda tu datang daripada barat. Dia ada kaedah menegur dan mengkritik. Kalau kita tengok dalam surah Abad pun ada, dulu dalam surah Abad ada kolom senyum kambing sebagainya kan. Dalam surah Abad yang satu lagi mensana incorporation, macam-macam lah. Itu bentuk-bentuk teguran. Tapi selagi mana tidak mengaibkan, itu tak ada jadi masalah. Tapi bila masuk dah mengaibkan, ini satu perkara yang memang dilarang dalam Islam. Sehingga kan Nabi SAW pernah menghalang Aisyah buat mimikri. Dia buat macam parody, parody kepada seorang tu. Nabi marah, Nabi kata jangan buat lagu tu. Jadi kalau macam tu, tapi memang betul, kita kita kata teguran ni memang orang tak suka. Dalam satu ayat surah Al-A'raf, dalam surah Al-A'raf ni banyak ayat pasal nasihat. Fatawalla anhu qala ya qaumi laqad ablaghtukum risalata rabbi wa nasahtu lakum walakin la tuhibbunan nasihin. Ku nasihat dia tapi hampa tak suka nasihat. Itu biologi, psikologi, human behavior, memang dia tak suka kena nasihat. Kadang orang yang kita tak suka tu, kita buat emoji yang dalam WhatsApp tu. Dalam WhatsApp tu kan, bila kita hantar kan dengan tujuan untuk menyindir dia. Tapi kalau kita tak minta izin tu dosa Ustaz. Dosa. Maknanya sebaik-baiknya kita awasilah. Jangan buatlah. Tindakan tu jangan buat, jadi tinggalkan, ataupun lebih baik kita tidak terlibat dengan perkara-perkara sedemikian. Baik. Itu adab menegur pemimpin, banyak lagi akan kita kongsikan untuk topik akhlak kita pada hari ini. Terus kekal bersama Tanya Ustaz, biar tahu jangan keliru. Alhamdulillah, kembali dalam Tanya Ustaz, biar tahu jangan keliru. Terima kasih. Kurang lebih sejam kita bersiaran semestinya dalam Tanya Ustaz, biar tahu jangan keliru. Untuk topik kita pada hari ini masih lagi tentang akhlak, adab menegur pemimpin. Tuan-tuan dan puan-puan, kita masih lagi bersama dengan Al-Fadhil Ustaz Ahmad Husni Abdul Rahman, dan kita nak teruskan lagi Ustaz. Dan sebelum tu kita ucap terima kasih dululah kepada mereka yang setia bersama dengan kita sehingga jam dan juga waktu ini, yang menghantarkan soalan di Facebook, yang menonton secara HD ditonton, dan jangan lupa untuk sebar luaskan, mudah-mudahan bermanfaat insya-Allah. Baik Ustaz, kita ada soalan yang berikutnya daripada Intan Zurina Abdul Razak di Facebook. Ustaz, ada kalanya pemimpin yang ditegur boleh menerima komentar, malangnya penyokongnya pula yang lebih sudu dari kuah. Nasihat Ustaz buat para penyokong yang fanatik atau taksub sebegini Ustaz. Okey, baik. Yang pertama sekali, sebelum saya nak teruskan, yang penyokong yang apa semua ni, tolong satu hari hampa ambil kuah satu mangkuk, hampa buh sudu banyak. Hampa tengok macam mana rupa. Kari dal. Dan bubuh dal, keliling ada sudu. Lagu mana hampa tengok? Kalau buruk rupa dia, buruklah. Begitulah keadaannya. Inilah satu contoh yang berlaku dalam sejarah orang Islam. Perbalahan,
perbalahan antara, bukanlah perbalahan, kita panggil khilaf antara sahabat dengan sahabat, Sayyidina Ali dengan Muawiyah, disemarakkan oleh siapa? Penyokong. Kita tengok khilaf di antara khalifah dengan orang yang menentang khalifah, disemarakkan oleh penyokong. Kita tengok peristiwa dan sejarah yang berlaku, timbulnya Syiah, timbulnya Khawarij, siapa? Penyokong. Kan? Bila penyokong ni dia tak boleh. Sebab apa? Sebab kadang-kadang itulah bila kita kena faham, penyokong kena tahu dia punya tempat dia. Bukan dia yang nak, betul dia nak memberi sokongan. Takkanlah benda yang salah kalau kita nampak lah, katalah kita nampak orang yang kita sayang, pemimpin kita sayang, jalan tu depan tu memang betul ada lubang. Ada orang nak tarik dia. Takkan kita kata, tak boleh, biar dia masuk. Memang betul dia memang sengaja nak masuk lubang ni. Tak boleh. Itu adalah benda yang sepatutnya kita kena cakna betul-betul. Sebagai penyokong kena tengok, betul dia tegak tu. Kan? Tak bolehlah kita nak mempertahankan ataupun menegakkan benang yang basah. Sebab apa? Sebab ini adalah masalah yang berlaku dalam dunia yang menyebabkan kerosakan kepada sistem kepemimpinan dan kerosakan kepada kestabilan sosial ke, ekonomi ke, politik ke dalam masyarakat, disebabkan oleh semaraknya orang. Betul. Yang mana ini akan meruntuhkan dan merosakkan. Betul. Jangan sampai hanya menang sorak, habis Kampung semua tergadai. Ya, tu jadi malang Pak Kadut. Betul. Baik, seterusnya kita raikan lagi soalan daripada sahabat kita, iaitu Nurul Hidayah yang bertanya soalan. Kalau kita dapat saksikan di skrin pada ketika ini, bolehkah kita menasihati pemimpin secara terang-terangan? Bagaimanakah cara untuk menegur pemimpin yang lebih rendah tarafnya, contohnya tahap pendidikan yang lebih rendah, kerana seeloknya pemimpin mesti dalam kalangan orang yang tinggi ilmunya. Sekian, terima kasih. Jadi ada tahap juga sebenarnya pemimpin, Ustaz ni. Betul. Betul. Yang pertama sekali, nak tegur pemimpin terang-terang boleh ke tak boleh? Kita tengok satu asar daripada Usamah bin Zaid radhiyallahu taala anhu. Dia katakan kepada Usamah, Usamah, kenapa kau tak masuk jumpa Osman dan kau tak tegur dia? Begitulah lebih kurang. Faqala atarawna anni la ukallimuhu ala usmi'ukum. Dia katakan atarawni anni la ukallimuhu illa usmi'ukum. Dia kata apa? Apakah kamu sangka, kamu rasa aku ni tak pi nasihat kat dia ke? Kecuali aku kena habaq ke hampa ke? Dia kata betul lah, Usamah dia bukan orang boleh. Wallahi, dia kata, laqad kallamtuhu, aku dah nasihat dah. Aku pergi jumpa dah. Fima baini wa bainahu, antara aku dengan antara dia, maduna an aftatiha, aku tak nak buka amran la uhibbu an akuna awwala man fatahahu. Aku tak nak buka ruang. Kalau aku buka ruang untuk aku tegur dia secara terbuka, akulah jadi orang pertama yang tegur pemimpin secara terbuka. Kata Imam Nawawi dalam syarah hadis Muslim, dia tak nak buka ruang tegur pemimpin depan-depan. Ini biasanya para sahabat punya pendirian. Tetapi boleh tak, ada tak kes-kes dia nasihat terang-terang? Ada. Kalau kita baca sejarah Sa'id ibnu Musayyab ataupun Ibnu Musayyib radhiyallahu taala anhu, macam mana dia tegur khalifah yang ada pada ketika itu. Dia tegur, tapi cara dia tegur, premis yang dia tegur. Sa'id bin Jubair, first kita cerita Sa'id bin Musayyab. Hajjaj, kita kenal kan Hajjaj kan? Hajjaj ni pancung pelorang kan? Dia baling batu tau kat Hajjaj. Hajjaj tengah semayang, tak ada tumaninah, dia baling batu sampai Hajjaj tumaninah baru dia berhenti. Nak kata dia ni legend tak legend? Sa'id bin Musayyib, masya-Allah tabarakallah. Dia tolak pinangan Khalifah Abdul Malik untuk anak dia Al-Walid untuk kahwin dengan anak perempuan dia, dan dikahwinkan anak perempuan dia dengan anak murid dia Abdullah yang baru kematian isteri. Sebab apa? Sebab dia tak redha dengan, sebenarnya khalifah nak tunggang dia. Kahwin dengan tengok ulama sahabat ni sokong aku. Dia tak tunggang aku macam apa? Nampak tak? Tengok premis. Kan? Contoh Sa'id bin Jubair. Bila masa dia tegur terang-terang, bila dia diminta untuk berbuat demikian, iaitu bila Hajjaj bawa dia di hadapan
masyarakat dan Hajjaj berhujah dengan dia. Antara hujah yang paling famous sekali lah, dia tanya Muawiyah, dia marah, Muawiyah dengan Ali masuk syurga, dia tanya. Dia tanya Sa'id bin Jubair. Sa'id bin Jubair jawab apa? Kalau hang masuk syurga hang tahu. Hang masuk dulu syurga hang tengok. Itu dia. Nampak cara dia tu. Tapi dia dijemput dan dia dipertontonkan. Maka ketika itu dia tegur. Jadi apa-apa pun kita kena, macam saya sebutkan tadi, kita tengok level kita dekat mana lah. Okey, wallahu alam. Dan kalau kita tengok pemimpin yang taraf ilmunya lebih rendah, hadithun nas qadra uqulihim. Cakap kepada orang kadar yang dia mampu terima. Janganlah kita piduk sebut apa jargon bombastik depan dia. Dia mengaji SPM ya. Dah tak apa, taraf pengajian tu is okay. Selagi mana dia ni tahu buat kerja dan tahu batasan-batasan boleh ni dan sebagainya. Tapi janganlah pergi habaq kat dia menurut apa Sigmund Freud nyebut payah. Dia apa benda kamu cakap ni? Janganlah tunjuk kita ni pandai. Kita kalau orang yang pandai dan orang bijak, kata para ulama, adalah orang yang mampu memudahkan perkara yang sukar untuk difahami oleh orang awam. Jadi pokok mana pun kita bercakap level yang samalah. Allah. Albert Einstein pernah berkata, Ustaz. Albert Einstein pernah berkata. Lebih kurang lah, Ustaz. Terpengaruh dengan Oppenheimer ke tak? Oppenheimer. Macam kenal tak? Baik, dia kata jangan pedulikan. Ni mungkin beliau pernah kata. Albert Einstein kata, jangan pedulikan orang yang berkata buruk tentang kau. Dia kata kerana setiap orang itu terkadang ada mulut tetapi belum tentu ada otak, dia kata. Masya Allah, tabarakallah. Allah Akbar. Itu sebagai satu nasihat untuk kita bersama lah, Ustaz. Itu sindirah, satira lah tu. InsyaAllah kita akan sambung lagi selepas ini, Ustaz. Banyak lagi akan kita bicarakan untuk adab menegur pemimpin dalam topik akhlak. Anda terlepas info atau siaran dari awal, anda boleh catch up atau tonton semula kami di aplikasi Tonton dengan muat turun dan langgan sekarang. Jangan tunggu-tunggu lagi. InsyaAllah kita akan sambung di TV9 selepas ini. Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Alhamdulillah, masih lagi bersama dengan Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Lanjutan 30 minit siaran tambahan di TV9. Terima kasih kepada anda para penonton yang mengikuti kami, sama ada di tonton secara HD ataupun menerusi di TV9 dan sebentar tadi di TV3. Anda masih lagi bersama dengan Tanyalah Ustaz untuk akhlak, adab menegur pemimpin. Tajuk yang kita diskusikan panjang lebar pada hari ini bersama Al-Fadil, bintang ilmuwan kita, Ustaz Ahmad Husni Abdul Rahman. Baik Ustaz, tadi kita ada berbicara berkenaan dengan teguran kepada pemimpin dan juga hal yang berkaitan dengan aib. Ni ada soalan lagi Ustaz berkenaan dengan aib dan juga etika ni Ustaz. Saziatul Sidik di Facebook. Bagaimanakah adab, etika yang perlu dijaga ketika berhadapan dengan pemimpin yang banyak aib yang disebarkan? Apakah sebagai orang bawahan perlu merahsiakan aib seseorang pemimpin itu? Bagaimanakah untuk tidak menghadirkan sikap mencaci, mencela pemimpin itu sedangkan diketahui tidak semua manusia itu sempurna, pastinya banyak kekurangan. Misalnya di pejabat dan sebagainya Ustaz. Dan kita pun semua orang dah lain macam dah muka dia kan, tengok lebih kurang je bos kan, tapi kita nak juga jaga aib dia, tak nak sebarkan. Macam mana cara nak berhadapan tu Ustaz? Baik, yang pertama sekali kita tahu bahawasanya manusia la yakhlu anil khata'i wan nisyan. Al-insan, premis keinsanan ini tidak sunyi daripada keaiban, kekurangan dan sebagainya. Kadang-kadang kita boleh, yalah, sekali lagi kita tengok macam mana interaksi kita. Aib dia tu kita mungkin tidaklah buka secara, kita nak tegur dia, tapi kita tak menjadikan benda tu, contohlah kita tahu dia tu gagap. Dia bercakap tu ada tergagap, lalu kita tegur dia, kita sindir begitu, itu salah. Itu memang tidak menghormati. Sebab kata Sayyidina Ali,
al-mu'minun nusha wal munafiqun ghishashah. Maknanya orang mukmin ini dia nasihat yang memang baik, tapi orang munafik ni dia kabur. Dia kabur, dia suka tutup-tutup, dia tak nampak, dia macam tu, dia sembunyi-sembunyi dan sebagainya. Baik. Yang kedua, bila kita berhadapan dengan contohnya bos kita dan sebagainya, kita betulkan dengan cara yang barangkali, contohnya lah, katakanlah bos kita terlupa menyebut sesuatu yang salah, data yang salah. Kita mungkin kata mungkin tadi data yang disebutkan tadi kita tak cakap lah, data yang disebutkan tadi sebenarnya salah. Tak direct macam tu. Tak direct begitu. Data yang berkaitan dengan itu tadi saya rujuk kepada ni. Nampak tak cara? Saya teringat dulu guru kami almarhum Ustaz Saleh Ahmad, Datuk Saleh Ahmad rahimahullah. Waktu dalam kelas, okay, kami baca qiraah nasiyah tu, baca kitab lah, baca dengan dia. Ada seorang sahabat tu bila dia baca sampai satu perkataan tu dia salah sebut. Jadi selalunya guru kan, dia nak tegur, dia boleh tegur lah. Salah kan, dia tegur terus baris. Tak, dia tegur, cara dia tegur macam mana? Dia bagi tahu, ulang balik baca. Allah Akbar. Nah. Ulang balik baca. Kawan tu ulang kali kedua, buah baris lain pula, salah juga. Sekali lagi. Ulang sekali lagi baca. Dia suruh ulang sampai baris kawan tu betul. Dah betul baru dia okey, wasil. Baru dia suruh sambung. Jadi kesantunan, ketertiban, kesenian, ini yang perlu dipelajari dengan kematangan. Kadang-kadang kita budak muda, baru masuk kerja, geng sunat laser. Jadi memang dah panas lagi. Dah panas lagi. Cara nak tegur main pam kan. Apa ni dah sabar dulu. Kan. Tapi kebiasaannya manusia akan lalu fasa-fasa itu. Saya dulu pernah lalu fasa tu. Semua orang, Dai Anas pernah lalu fasa muda yang penuh dengan keterujaan dan sebagainya. Jadi macam mana kita nak kawal? Kita kawal dengan kematangan. Jadi by wisdom, dengan kematangan, kita mampu untuk mengasimilasi antara situasi, suasana dan apa cara dan kaedah yang terbaik lah. Untuk cerca aib itu adalah a big no. Itu benda paling besar, tidak dibolehkan dalam agama, bahkan diharamkan sebenarnya. Baik Ustaz, ini ada soalan daripada Faizal Ahmad, menarik soalannya. Orang yang diam daripada kebenaran adalah syaitan bisu. Jika kita tiada keberanian menegur dengan mulut, adakah dengan cara menulis surat salah satu cara terbaik untuk kita menegur seseorang, termasuk pemimpin, biar tahu jangan keliru? Bila sebut tulis surat ni, dulu pernah viral ataupun tulis surat terbuka. Semua nak diterbukakan. Semua nak terbuka. Kalau Ustaz Husni salah pun diterbukakan surat tu. Semua terbuka. Jadi bagaimana Islam memandang perkara ini Ustaz? Dia kalau buka surat, lepas tu pergi hantar kat dia, tak apa. Tolong bukakan surat jangan tu. Tolong buka surat tu, pergi tunjuk kat orang pula. Dalam kata-kata disebutkan as-sakitu anil haqqi syaitanun akhras. Orang yang diam daripada kebenaran, syaitan bisu. Ini juga sesuai dengan pandangan Imam Syafi'i. Dia kata kalau orang tu boleh tegur dan dia berkuasa menegur, tapi dia tak tegur, dia tu setan. Allahu Akbar. Dia tak kata setan bisu lah. Setan bisu okey lagi. Ini kira setan terus lah. Maknanya Imam Syafi'i kata syaitan terus. Dia tu memang syaitan. Maksudnya itulah sebabnya. Contoh kalau kita mendapati sesuatu, sebab tu dalam sistem perbankan, terutama perbankan Islam dalam negara kita, kita tengok dia ada 3 level of defense, 3 line of defense. Yang pertama sekali dia panggil compliance. Pertama sekali dia panggil pematuhan. Nombor 2 dia panggil review, pengawal seliaan. Nombor 3 dia panggil audit. Pematuhan, pengawal seliaan, audit. Pertama sekali pematuhan. Pematuhan kena pastikan patuh syarak. Patuh syarak dah jalan-jalan dah. Ada review tengok balik, semak balik. Betul ke tak boleh? Jumpa benda, finding. Audit pula. 3. Sebab apa? Sebab tegur tu. Sebab nak jaga. Okey. Jadi kalau kita diam, tak bagi tahu. Contoh dalam pejabat, ada benda yang kita tahu berlakunya fraud, penipuan, false claim yang salah.
kita tak habaq, tak bagi tahu. Kita memberikan we are being detrimental to the company. Kita menjadikan sebab kepada bahaya kepada syarikat. Nak tengok kredit, hilang duit, pembaziran, banyak benda boleh berlaku. Kadang-kadang kita tak payahlah, biar jangan buka aib orang. Bukan buka aib dia. Sebab tu kita ada cara yang terbaik adalah kita boleh tengok dalam Akta Whistleblower 2010. Dalam negara kita ada akta. Namanya Whistleblower Act. Bukan tiup whistle. Walaupun jangan terjemah literal. Whistleblower tu maksudnya orang yang nak tegur lah. Sama ada menerusi surat ke, tak kira surat ke apa semua. Surat terbuka okey. Surat terbuka okey. Tetapi dengan cara, tetap lagi surat terbuka itu dengan cara yang tertib baik. Tapi lebih baik apabila, kalau katalah, kenapa saya buat surat terbuka? Sebab surat tertutup, surat terkacip, surat surat ni semua hantar dah. Tak ada kesan, tak ada tindakan. Maka saya terpaksa buat benda ni. Atas premis sebagai kita ni. Dan itu, kalau ruangnya itu wujud, contoh ruang apa? Ruang demokrasi. Kita dalam negara yang mengamalkan sistem demokrasi. Maka ruang demokrasi itu membenarkan perkara itu berlaku, maka kita boleh menggunakan, tetapi bukan sewenang-wenang. Guna dengan limitasi yang sesuai lah. Baik. Dan di sudut masjid pula Ustaz, bagaimana nak menegur pimpinan ataupun pengurusan masjid yang orang kata apa, tak makan teguran ni? Kadang-kadang mereka dah buat yang terbaik, kadang-kadang ada juga beberapa perkara yang kurang lah, kita kata manusia kan tidak sempurna, Ustaz sebut tadi. Jadi bagaimana kaedah ataupun cara, insya-Allah kita akan kongsikan selepas ini. Terus kekal bersama Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Jangan menggali buah bawang, cari dahulu buah kemiri. Jangan mencari salah orang, carilah dahulu salah sendiri. Itu antara pantun yang saya kira pantun terakhir lah untuk pagi ini, untuk siaran adab menegur pemimpin dalam bab akhlak. Dan kita jual kepada Fadil Ustaz Bintang 5. Kita masih lagi bersama dengan Ustaz Ahmad Husni Abdul Rahman. Ustaz, sementara fikir-fikir pantun dulu, soalan tadi Ustaz, para penonton, soalannya berkenaan dengan tadi kita sebelum berhenti rehat, adab ataupun kaedah menegur pengurusan masjid ataupun surau yang kadang-kadang mereka mungkin dah buat yang terbaik, tapi ada perkara-perkara yang bila kita suarakan tidak didengari dan sebagainya. Mungkin ada sebab tu Ustaz. Sikit pencerahan dari Ustaz. Okey. Pergi ke Australia beli buah ceri. Jangan dilupa buah berangan. Salah sendiri susah nak cari. Kena orang lain tolong suluhkan. Kena. Gitu. Okey. Jadi insya-Allah tabarakallah. AJK Masjid, bagi saya, kalau kenyataan saya ni terlalu keterlaluan, saya mohon maaf lah. Pohon maaf lu, minta maaf lu. Kadang-kadang, bukan semua, not to generalize, tidaklah in a generic form, bukanlah semua, tetapi setengah-setengahnya AJK Masjid sekelintir ni depa rasa depa tu maksum. Dan kadang-kadang depa kata juga, hampa ni main masjid pun jarang-jarang hampa nak tegur kami. Itu pertama sekali, tawaduk kena ada. Pemimpin siapa-siapa pun kena buang ego. Ego ni kena buang dulu. Kan? Sebab bila kita masuk masjid, tak ada jawatan lah. AJK Masjid tu pertanggungjawaban. Hang yang boleh buka pintu, hang yang boleh pegang jampu, hang yang boleh ni. Orang lain nak pegang, hampa marah. Tak boleh. Pasal hampa yang jaga kan. So, itu pertanggungjawaban. Bukan satu kemuliaan, bukan satu jawatan yang boleh nak rasa tinggi diri dah. Masuk je masjid, siapa pun kan, tu imam, bila dia sembahyang dia ketua. Kan? Kita masuk masjid, sujud kepada Allah. Sebab tu nama masjid tempat sujud. Sujud kepada Allah, bukan sujud kepada kuasa pangkat kita tak. Tak. Jangan duk berasa lagu tu. Nombor satu. Nombor dua, betul. Orang yang tegur pun kena tengok juga. Kalau benda tu dia sendiri boleh buat, dialah kena offer pertolongan dia untuk buat. Tampil. Janganlah dia menyalahkan sahaja. Kesian juga kat AJK Masjid, dah lah hampa tak bayar dia. Dia kena buat macam-macam, hampa komplain pula. Betul. Cara, sebab itulah cara kita menegur kadang-kadang, bukan semesti kita bercakap. Tapi mungkin boleh datang, join. Contoh AJK Masjid tengah duk buat apa? Tengah duk buat hidangan. Kalau saya nak cadang boleh tak?
memang saya tolong, saya tolong buat macam ni. Hari tu nampak macam ni, saya tolong sikit. Terus tolong buat macam ni boleh tak? Maknanya kita melibatkan diri kita. Betul. Cara kita tegur tu. Sebab kita tahu orang yang khidmat kat rumah Allah Subhanahu Wa Taala ni, kalau tak ada depa, betul, kita pun tak selesa nak ibadat. Betul. Jenuh juga. Jenuh. Ini kita kena ucap terima kasih kepada semua EJK Masjid. Tetapi dalam masa yang sama, EJK Masjid pula janganlah sombong. Kena check and balance. Itu memang perlu berlaku dalam masyarakat kita. Menerima dengan hati yang lapang dan terbuka. Menerima hati yang lapang terbuka dan menegur dengan cara yang paling baik. Betul. Itu yang kadang-kadang ada asatizah dia tegur kan dalam ceramah dan kuliahnya kepada EJK, tapi tidak diterima juga. Kadang-kadang teguran itu nampak seperti pedas, tapi hakikatnya ada kebenaran mungkin. Betul. Kan? Jadi contohnya pernah saya tengok ada satu viral tu, EJK duduk dalam bilik. Kan mungkin dia mengulang dan sebagainya kan, tapi kita tak tahu apa yang berlaku. Sepatutnya kita berada dalam majlis ilmu, Ustaz. Mungkin sedikit Ustaz boleh sentuh sedikit. Yalah, macam inilah. Pertama sekali dulu saya agak fuzzy juga dalam keadaan. Pertama sekali apabila berada dalam majlis ilmu, kena patuhi adab-adab dia. Sebab yang kita berhadapan tu dengan ilmu. Tapi kalau ustaz tu merapu, hang keluar tak apalah. Tapi kalau ustaz tu mengajar betul-betul, bawa hadis, bawa disiplin Quran, ilmu, disiplin ilmunya bagus, kita kena hormati. Bukan hormati ustaz tu. Ustaz tu dia sampaikan. Hormati ilmu yang disampaikan. Sebab ilmu tu lebih tinggi. So EJK Masjid ke apa semua kena hati-hati sikit lah bab ni. Janganlah lepak sembang hak yang paling hawak kali duduk kat luar isap rokok. Ustaz dia mengajar lah duduk keluar. Dia EJK Masjid main game apa. Ini semua tidak ada adab dengan ilmu. Sedangkan dia diberi amanah untuk menjaga rumah Allah. Maka ini sesuatu yang perlulah. Kalau ustaz tegur tu jangan terasa hati. Ini kadang-kadang saya ada tempat pergi mengajar ni, selisih dengan pengurusi keluar. Kita kita masuk nak mengajar, pengurusi keluar. Pedih hati. Rasa macam aku ni mengajar memang tak syok tu pengurusi sampai pengurusi keluar. Hilang mood. Jadi benda-benda macam ni kita kena jagalah. Sebab itulah orang komplain kan, apa pengurusi dia pun tak dengar. Betul. Sebab bila kita pegang jawatan dan sebagainya, kita ada kita perlu disiplin dengan jawatan kita. So terimalah dan kita pun berbincanglah. Semoga suasana yang baik, harmoni itu dalam masyarakat kita dapat dikekalkan. Amin, insya-Allah. Baik, masjid tempat penyatuan, Ustaz. Betul. Baik, Izara, Ustaz, saya kira mungkin soalan terakhir pada pagi ini, bagaimanakah bagi pemimpin sesebuah organisasi yang menjalankan sesuatu projek yang melanggar syarak? Bagaimanakah kita sebagai pekerja bawahan untuk menasihati perkara berkenaan? Kerana bercanggah berpandukan Al-Quran, bimbang tegur nanti dikenakan tindakan seperti dibuang kerja, menyebabkan buntu dan hanya mampu berdiam diri sahaja, Ustaz. Baik, dalam hal ni tengok, kalau level kita ni seorang manager ataupun kita berada di peringkat pengurusan, maka kita ada suara yang boleh kita sampaikan, maka kita sampaikan. Takut dia buang kerja, sebenarnya majikan dia tak boleh buang kerja kerana perkara-perkara yang bersifat teguran dan sebagainya. Kalau betul dia buat begitu, kita boleh laporkan di pejabat buruh dan pejabat buruh boleh ambil tindakan. Sebab nak mengambil pekerja itu senang, nak membuang pekerja itu susah. Itu rule of thumb dalam HR. Ambil senang, nak buang payah. Itu rule of thumb dia. Okay, itu nombor satu kena ingat sebagai pekerja lah. Tapi kalau kita pekerja bawahan, kita tak mampu, kita sampaikan kepada superior kita. Tuan, saya nampak benda ni tak betul lah. Okey. Ataupun yang ketiga tadi, kita guna kaedah whistle blow. Mungkin kita hantar bukan surat layang, tetapi surat rasmi. Tapi walaupun orang tak tahu tu kita, tapi surat rasmi. Yang mana mungkin kita tutup kita punya jejak dan sebagainya, pandailah kita buat. Tapi surat tu dengan cara yang baik. Menghormati, with due respect. Kalau hang boleh tulis besar putih tulis besar, with all due respect to the higher management level. Shakespeare. Main Shakespeare tadi Oppenheimer. Jangan bagi Oppenheimer. Hang bagi Oppenheimer. Kena bom atom. Jangan jenuh. Tapi bagi with all due respect. From my point of view, from my humble point of view, benda ni saya nampak tak patut syariah. Maka kita sebagai orang Islam kita jauhkan. Jadi gitulah.
Tapi kalau tak mampu, ya betul. Kita diam dan kita tak reda lah. Cuma satu benda lah yang mungkin dalam kesempatan yang saya nak ungkapkan. Kadang-kadang dalam menasihati, dalam menegur, dalam bercakap, dalam berucap, dalam menyampaikan, dalam berkhutbah, dalam berbicara, dalam mengajar dan sebagainya, kita tercaci dan termaki orang. Bukan tercaci. Kadang-kadang kalau kita tengok trend kita lagu ni sekarang ni pun macam tu lah. Kutukan, kritikan dibuat secara terbuka dan sebagainya. Tapi ketahui tak, setiap kutukan dan kritikan kita itu, kan, kita boleh lapis balik. Tapi yang ni orang jarang buat ni. Betul. Satu sunnah yang sangat besar. Yang Nabi SAW ajar kepada kita, kalau kita maki orang, tapi janganlah jadi ini alasan untuk kita maki orang. Orang ni bila kita ajak benda-benda ni, kita cantik, lepas ni kita boleh maki, lepas tu kita lapis dengan doa, settle. Ni bukan lesen. Ni bukan lesen untuk maki orang. Tapi kalau dah termaki, tercakap, tercaci, maka kita doa terlepas. Kita doa, Allahumma ayyuma mu'minin sababtuhu faj'al dhalika kullahu qurbatan ilaika yaumal qiyamah. Ya Allah, mana-mana orang yang beriman yang telah aku caci maki, herdik dia, kutuk dan sebagainya, faj'al dhalika kullahu qurbatan, jadikan semua yang aku kutuk dia tu sebagai benda yang mendekatkan diri dia kepada Allah pada hari kiamat. Jadi pahala kat dia. Kita pula tolong doa, hak kita caci tu jadi pahala kat dia. Berapa ramai yang buat benda ni? Tak ramai, Ustaz. Tak ramai. So mulalah kita jadi orang yang kena ada keseimbangan. Wasatiyah. This is the most hardest part to do. Kita nak seimbang diri kita antara tegur, menegur, ditegur sebagainya. Kemudian tegur dengan nasihat dengan baik, nasihat kerana Allah, nasihat kerana iman, nasihat kerana agama, nasihat kerana kasih sayang, bukan nasihat kerana benci. Nasihat kerana benci perangai syaitan. Allah Ta'ala sebut, wa qasamahuma inni lakuma laminan nasihin. Setan kata, aku sumpah hampa kalau tak makan buah ni, hampa kalau tak ni rasa apilah, bukannya apa-apa. Setan bagi nasihat. Inilah lakuma laminan nasihin. Aku ni penasihat ni, aku bagi nasihat kat kau ni. Tukang penasihat 25%. Kan? Jadi kena ingat, nasihat ada yang positif, ada yang negatif. Biarlah kita membina, bukan kita meruntuh. Wallahu a'lam. Nasihat kena dengarlah nasihat, Ustaz. Betul. Baik, kita perlu kepada jiwa yang besar untuk kita menjadi orang yang sedemikian. Baik. Sedar tak sedar, Ustaz, dan juga para penonton, kita telah pun sampai di penghujung siaran kita pada pagi ini, dan panjang lebar kita telah berbicara para penonton yang mengikuti kami dari awal sehinggalah jam dan juga detik ini untuk adab menegur pemimpin, walau siapa pun yang didefinisikan sebagai pemimpin, sama ada dalam institusi yang lebih besar, institusi masyarakat ataupun dalam keluarga, ataupun sekecil-kecil diri kita juga adalah pemimpin kepada diri kita sendiri, Ustaz. Maka perlu kita laksanakan tanggungjawab dengan cara yang terbaik sebagaimana telah pun diajarkan, ditunjukkan oleh baginda Rasulullah SAW. Baik, dan terakhir, Ustaz, kita minta Ustaz tutup dengan sedikit doa. Semoga Allah Ta'ala berkati kita, insyaAllah. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil حمد الحامدين حمد الشاكرين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم جملنا بالعافيه وحققنا بالتقوى والاستقامه وأعذنا من موجبات الندامة في الحال والمال في جميع الأحوال إنك على كل شيء قدير. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين. اللهم سدد لساننا، اللهم سدد أقوالنا، اللهم أصلح أعمالنا. اللهم أيما مؤمن سببناه فاجعل ذلك كله قربة إليك يوم القيامة. Ya Allah, betulkanlah lidah kami, sucikanlah perkataan kami, betulkanlah niat kami, ya Allah. Jadikanlah setiap yang kami lakukan mendapat redha dan perhatian-Mu, ya Allah. Jauhkanlah kami daripada perkara-perkara yang mendatangkan kemurkaan-Mu, ya Allah. Sesungguhnya kemurkaan-Mu amat kami takuti. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, sekali lagi jazakallahu khair diucapkan pada Fadhil Ustaz Ahmad Husni Abdul Rahman untuk perkongsian yang cukup menarik adab menegur pemimpin pada hari ini. Semoga apa yang kita dengar dapat kita sama-sama amalkan dan juga sampaikan. Sekian aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tangguh dengan kafaratul majlis dan suratul asr. Subhanakallahumma wa bihamdika.
Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Mesti punya asas.